حسبي ربي جل الله ما فيكم بي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما فيكم بي غير الله نور محمد صلى الله لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya dapat lagi kita meneruskan kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada dalam tempoh pelaksanaan ataupun perintah kawalan pergerakan yang pasal pada hari ini kita dah masuk fasa yang ketiga, hari yang kedua dalam fasa yang ketiga. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih lagi kita dapat meneruskan lagi kehidupan kita bersama dengan keluarga dikala kita menjalani tempoh pelaksanaan PKP ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan ataupun perkongsian ilmu kita pada pagi yang pada barakah ini, ayuh sama-sama saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk kita mulakan dengan pembukaan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini kita akan berkongsi ilmu
yang membawa tajuk berkaitan dengan menempuh COVID-19, suatu hikmah dari ilahi. Sebelum itu, tuan-tuan, puan-puan, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin memaklumkan kepada penonton-penonton dalam kalangan staf UTNM, penonton-penonton dalam kalangan staf UTNM, mohon meninggalkan nama serta nombor staf di ruangan komen untuk tujuan rekod. Dan juga saya memohon jasa baik tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya suara saya jelas, mohon komen jelas. Kalau tak jelas, kata tak jelas. Sekiranya suara saya tak jelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini, pada pagi ini yang penuh barakah, kita akan membincangkan ataupun kita akan berkongsi ilmu berkaitan dengan tajuk yang berkaitan dengan COVID-19, menempuh COVID-19, itu satu hikmah dari ilahi. Kalau kita tengok, kenapa kita perlu bincang COVID-19? Makna kata COVID-19 ni satu perkara yang cukup besar, yang cukup sensitif, yang mana COVID-19 ini kesan dia boleh meragut ribuan nyawa. Impak dia terlalu besar, bukan sahaja di Malaysia tetapi seluruh dunia merasakan kesan dia. Jadi tuan-tuan, bila berlakunya perkara sebegini, mulalah kita akan mengaitkan ini tanda-tanda kiamat ni. Ini merupakan orang kata akhir zaman. Kita ni nak dekat akhir zaman ni, nak kiamat dah ni. Bukan tak bagus. Bukan tak bagus tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi kadang-kadang kita menafsirkan dengan akal fikiran kita dengan sesuatu kejadian, sesuatu perkara yang berlaku itu tanpa kita selidiki dulu. Kita tak tanya orang yang lebih alim daripada kita. Allah kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya sekiranya kita tidak mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan pun sedia maklum, sebelum ini ada satu isu apabila kes COVID-19 mencapai 3,333 kes. Di situ semua dah start viral dah, kan? Kata, adakah ini satu petanda? Cuba tengok surah yang ke-33. Cuba tengok pula ayat yang ke-33. Kita dah mula nak menafsirkan satu perkara tanpa kita sedikit dulu. Sebenarnya tak ada kaitan pun. Jadi pada hari ini, pada pagi yang penuh barakah ini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bincangkan. Yang pertama, kita nak bincangkan berkaitan apa akhir zaman itu. Apa yang dikatakan ataupun akhir zaman itu macam mana? Kita duduk di mana? Dalam tempoh akhir zaman tu ada beberapa fasa yang ada dalam tempoh dalam akhir zaman tu. Kemudian kita akan tengok tanda-tanda kiamat. Betul ke COVID-19 ni, wabak ni adalah salah satu orang kata tanda-tanda akhir zaman, kiamat. Kemudian insya-Allah kita akan berkongsi juga berkaitan dengan punca-punca berlakunya penyakit COVID-19 ni, wabak ni. Kenapa punca ini berlaku? Kenapa sebenarnya berlaku? Apakah petandanya? Dan juga tak lain tak bukan kita merujuk kepada tajuk yang kita perbincangkan pada hari ini, iaitu suatu hikmah dari ilahi. Apa hikmahnya yang Allah nak berikan kepada kita? Baik tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita kata COVID-19, kita kata satu perkara yang bukan main-main. Wabak yang dikatakan bukan wabak yang biasa-biasa. Kalau orang muda kata ini bukan kaleng-kaleng ni. Dia boleh meragut ribuan nyawa, tuan-tuan. Dia boleh meragut ribuan nyawa. Jadi kita tengok sebenarnya kenapa dia kata ribuan nyawa.
Kenapa dikatakan ribuan nyawa? Sebabnya WHO. WHO, World Health Organization, dah mengisytiharkan wabak ini sebagai pandemik. Tapi tuan-tuan, kita kalau isu ini ataupun wabak ini tidak berlaku, kita pun tak tahu istilah. Kalau saya sendiri first time saya dengar pandemik. Pandemik. Apa tu istilah pandemik itu? Mungkin tuan-tuan sedang penonton yang sedang menonton slide ini dah sedia maklum berkaitan dengan istilah-istilah. Tapi bagi saya, apabila berlaku masalah ataupun berlaku isu ini, saya tahu, ada istilah-istilah ni. Jadi, saya nak recap balik tuan-tuan. Saya nak ambil masa sedikit, kita recap balik, kita tengok sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan pandemik ni. Dan juga dia ada peringkat-peringkat dia kan. Dia ada endemik, dia ada epidemik dan juga dia ada pandemik. Okey tuan-tuan. Saya nak ambil sedikit masa untuk kita tengok balik. Kita recap balik. Okey, apa yang dikatakan sebagai endemik ni? Apa yang dikatakan sebagai endemik? Endemik ini adalah kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau tempat. Kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau setempat. Penyakit ini dijangka sentiasa ada kes. Dan pada kadar yang stabil dan juga rendah. Kalau sebagai contohnya, itu boleh kita katakan sebagai dengue. Adalah penyakit yang endemik di Malaysia. Baik, itu endemik, peringkat yang paling rendah. Seterusnya, kita tengok pula peringkat yang seterusnya, tinggi sikit, yang dikatakan sebagai epidemik. Baik, apa yang dikatakan sebagai epidemik? Epidemik ini adalah kejadian penyakit naik mendadak melebihi kadar biasa. Kejadian penyakit naik mendadak melebihi kadar biasa dan dilihat jelas dalam komuniti dalam tempoh masa tertentu. Ia juga dikenali sebagai wabak. Sebagai contoh, jangkitan demam kepialu pada 2 kes yang saling berkait dianggap wabak ataupun epidemik. Seterusnya tuan-tuan, pandemik. Ni yang kita duk risaukan sekarang ni, pandemik. Pandemik ini adalah satu kejadian wabak besar-besaran seantero dunia. Wabak besar-besaran seantero dunia. Merentasi wilayah dan melibatkan populasi yang besar. Kebiasaannya melibatkan jangkitan penyakit baru yang dikatakan sebagai novel. Bukan novel yang kita baca tu tuan-tuan. Bila dikatakan novel ni satu penyakit yang baru yang dijumpai. Ciri pandemik adalah melibatkan kadar sarangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Ia melibatkan sebaran yang pantas dan menyebabkan kadar kematian yang terlalu tinggi. Yang kita alami sekarang ni tuan-tuan. Kita tengok ribuan nyawa telah berkorban disebabkan COVID-19 ini. Tapi contoh yang boleh kita ambil yang pernah berlaku, kejadian Black Death di antara kurun ke-14 hingga kurun ke-17 yang melibatkan kematian 2/3 penduduk dunia. Pernah berlaku dulu dan berlaku lagi pada sekarang. Selesai. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua pula, kita nak berbincangkan ataupun kita nak berkongsi ilmu berkaitan dengan akhir zaman. Kita ni dah akhir zaman ke ataupun macam mana tuan-tuan? Bila sebenarnya akhir zaman ini bermula? Bila akhir zaman ini bermula? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Akhir zaman ini bermula ketika mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka bermulalah akhir zaman itu. Sebenarnya dah mula akhir zaman ni. Kita pun dah duduk dalam fasa akhir zaman. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketika akhir zaman itu dia ada fasa-fasa dia. Dia ada fasa-fasa dia. Kalau mengikut hadis riwayat Ahmad, ada 5 fasa dalam akhir zaman itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut muncul fasa kenabian di tengah kamu selama masa yang Allah kehendaki.
Kemudian Allah mencabutnya ketika Allah mengkehendakinya. Kemudian muncul fasa kekhalifahan mengikut manhaj ataupun cara ataupun metod ataupun sistem kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mencabutnya ketika Allah mengkehendakinya. Kemudian muncul pula fasa raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mencabutnya ketika Allah mengkehendakinya. Kemudian muncul pula fasa penguasa-penguasa yang memaksa kehendak selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mencabutnya ketika mana Allah mengkehendakinya. Kemudian muncul pula fasa kekhalifahan mengikut manhaj ataupun cara, metod, sistem kenabian. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Ini hadis riwayat Ahmad. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, kita melihat bahawa akhir zaman ini mempunyai 5 fasa. Yang pertama, tuan-tuan, adalah fasa yang dikatakan sebagai fasa an-nubuwah. Fasa an-nubuwah. Yang mana maksud fasa an-nubuwah ini adalah fasa di mana fasa Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Maka Rasulullah SAW, fasa pertama dalam akhir zaman ini adalah fasa ketika Nabi Muhammad masih hidup lagi. Fasa pertama ini bermula, ketika mana Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Rasul. Sehinggalah Nabi Muhammad wafat. Sekitar ada ulama mengatakan dalam sekitar 23 tahun. 23 tahun. Maknanya selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, maka selesailah pada fasa yang pertama yang dikatakan sebagai fasa an-nubuwah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kita kata fasa yang pertama. Kita tengok pula fasa yang kedua, fasa apa? Fasa yang kedua adalah dikatakan sebagai fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Khilafah ala manhaj an-nubuwah. Bermaksud fasa sistem kekhalifahan mengikut manhaj ataupun kita katakan sebagai cara ataupun kita katakan sebagai metod ataupun kita katakan sebagai sistem kenabian. Maksudnya di sini fasa ini di mana zaman pemerintahan adalah mengikut cara Nabi. Untuk makluman tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, fasa yang kedua ini adalah merupakan fasa Khalafah Ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Dan para ulama mengatakan bahawa pada fasa ini berlalu fasa ini tempoh pemerintahan ataupun tempoh sistem pemerintahan bagi fasa ini berlangsung selama 30 tahun. Ada juga sebahagian ulama mengatakan fasa ini berlangsung selama 29 tahun 6 bulan. Lagi 6 bulan telah masuk fasa ulama kata pemerintahan cucu baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Hasan, sebelum pemerintahan ini dibagikan kepada Muawiyah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itu fasa yang kedua, yang dikatakan sebagai fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Fasa ini dikatakan diperintah oleh 4 khalifah, pada 4 khilafah ar-rasyidin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itu fasa yang kedua. Kita tengok fasa yang pertama yang dikatakan sebagai fasa an-nubuwah. Yang kedua kita katakan fasa pemerintahan khilafah ar-rasyidin, khilafah ala manhaj an-nubuwah. Jadi fasa yang ketiga pula tuan-tuan. Fasa yang ketiga pula yang dikatakan sebagai raja-raja yang menggigit. Raja-raja yang menggigit, bukan a'ban. Yang menggigit, apa yang dimaksudkan dengan menggigit ni? Para ulama membahaskan definisi menggigit itu apa. Ada ulama yang mengatakan bahawa menggigit ini
yang adalah mereka cuba beramal menggunakan sistem yang telah dilaksanakan pada zaman Nabi, ada pada zaman An-Nubuwah dan juga pada zaman Khilafah Ar-Rasyidin. Tetapi fitnah sudah semakin membarah. Fitnah sudah semakin membarah pada fasa ini dan membesar sehinggakan mereka mengalami kesusahan dalam mengamalkan sama seperti kedua-dua zaman, sehinggakan mereka ingin beramal seperti terpaksa menggigit. Kepayahan yang mereka lalui itu digambarkan seperti mereka ini terpaksa menggigit dengan geraham gigi mereka. Itu pandangan para ulama. Ada ulama juga mendefinisikan menggigit itu adalah jawatan yang dimiliki oleh satu tampuk kepimpinan tidak dilepaskan kepada orang lain, seperti menggigit. Dia kepimpinan itu, tampuk kepimpinan itu dia tidak diserahkan kepada orang lain, melainkan orang yang di bawahnya. Di bawah, orang kata apa? Jawatan itu tidak diberikan kepada orang lain, melainkan diberikan kepada ahli waris dia. Diberikan kepada keturunan-keturunan mereka sahaja. Itu yang dikatakan menggigit. Jadi ulama membahaskan tempoh pada fasa ini, tempoh tamat fasa ini adalah apabila berlakunya keruntuhan kerajaan Islam Uthmaniyah, iaitu pada tahun 1924. Selesai pada fasa yang ketiga yang dikatakan sebagai raja-raja yang menggigit. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ni duduk kat mana ni tuan-tuan? Kalau kita kata duduk di fasa yang pertama, tak mungkin. Kalau kita katakan kita duduk fasa yang kedua pun tak mungkin. Kalau kita katakan fasa yang ketiga pun tak mungkin. Sebabnya tamat fasa yang ketiga ini apabila kerajaan Islam Uthmaniyah itu runtuh pada tahun 1924. Tak mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kita berada di fasa yang keempat. Fasa yang keempat ni apa tuan-tuan? Fasa yang keempatnya inilah yang dikatakan sebagai kerajaan yang memaksa. Kerajaan yang menekan. Mulkan Jabariyah. Para penguasa yang memaksa kehendak. Apabila berlalunya fasa yang ketiga pada tahun 1924, mulalah umat Islam menjalani fasa yang mana memimpin ataupun penguasa-penguasa dia memimpin dengan keadaan yang memaksa, yang menekan. Mereka ataupun pemimpin-pemimpin dia memerintah dengan tidak berlandaskan dengan Al-Quran, tidak berlandaskan dengan As-Sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, fasa yang keempat ini fasa yang sekarang yang kita lalui dah. Ini yang kita sekarang ni kita berada di fasa yang keempat. Yang mana yang dikatakan fasa yang keempat ni, para pemimpin yang berkuasa dia tidak mengembalikan urusan kehidupan sosial bermasyarakat mereka ataupun dalam pemerintahan ataupun kehidupan bernegara kepada hukum Al-Quran. Mereka membuat hukum-hukum tersendiri. Mereka tidak bergantung kepada Al-Quran. Mereka tidak bergantung kepada As-Sunnah, rujukan-rujukan Islam yang lain, sehingga mereka membuat satu keputusan yang dengan sendiri, dengan menggunakan akal fikiran sendiri tanpa berlandaskan dengan syariat Islam. Ini yang berlaku tuan-tuan pada ketika dan saat ini. Kita tak payah nak tengok lain, kita tak payah ataupun kita tak perlu nak tengok lebih jauh lagi tuan-tuan. Apa yang berlaku sekarang, COVID-19 ni. Kita tahu bahawa punca COVID-19 ini berlaku di Wuhan, China, yang mana dikatakan mereka ni makan makanan yang tak halal, kan? Kita tengok dalam Al-Quran pun Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, iaitu yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu.
Apabila Islam itu mengatakan bahawa manusia perlu buat macam ni, macam ni. Tetapi kita tak ikut pun. Pemerintah ataupun pemimpin tak ikut pun. Mereka menggunakan akal fikiran mereka untuk membuat satu keputusan, tidak menggunakan Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga sumber rujukan Islam yang lain. Jadi inilah yang berlaku pada fasa yang ini. Dan juga tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, fasa ini juga berlakulah banyak fitnah akhir zaman berlaku. Banyak fitnah yang berlaku pada akhir zaman, pada fasa ini. Banyak berlaku fitnah. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah ini, tuan-tuan? Fitnah ni apa? Fitnah inilah ujian yang berlaku pada fasa yang keempat ini. Ada yang kata fitnah ini, perpecahan ataupun fitnah ini tersebar luas. Dia meletup, tuan, burst, tanpa ada halangan dan tidak boleh nak dikembalikan, tak boleh nak kontrol. Bila fitnah ini dah tersebar luas pada fasa ini, sehingga kan kita tak boleh nak kawal dah fitnah ini. Ada yang kata, disebutkan oleh Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu apabila ditanya berkenaan dengan siapakah yang berlaku kematian apabila pintu fitnah ini pecah, maka jawabnya bila berlaku kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab wafat, maka pintu fitnah ini pecah, tersebar luas, tak boleh nak dibendung dah. Di situlah bermula je fitnah-fitnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kita ni dah sampai ke kemuncak dah, tuan-tuan. Kita ni dah sampai dah ke kemuncak fitnah. Ada yang mengibaratkan fitnah ini seperti semut hitam. Diibaratkan semut hitam yang duduk di atas batu yang hitam, dia dalam keadaan waktu malam yang gelap. Nak digambarkan fitnah ni macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, fitnah ni bagaikan semut hitam di atas batu yang hitam di dalam suasana malam yang sangat gelap. Maknanya kita tak nampak semut tu, kan? Kita tak nampak semut tu. Macam itulah fitnah-fitnah yang berlaku, ujian-ujian yang berlaku pada hari ini, pada fasa ini. Kita tengok banyak ujian yang dah berlaku. Seperti tanah Arab dah menjadi subur. Pada dahulu kala kita sedia maklum bahawa tanah Arab ni padang pasir, tak ada tumbuh-tumbuhan pun. Tapi sekarang ini tanah Arab dah menjadi subur, ada tumbuh-tumbuhan. Kalau mengikutkan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim yang bermaksud tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab menjadi lahan yang subur dan dialiri sungai-sungai. Itu tanda-tanda tu, kan? Itulah tanda-tanda kita yang fitnah-fitnah yang berlaku, ujian-ujian yang berlaku pada fasa yang keempat ini. Tapi kita biasalah, tuan-tuan, kita menggunakan akal fikiran kita. Kita kata ini fenomena alam. Ini berlakunya subur di tanah Arab ini adalah disebabkan fenomena alam. Kita tak tahu sebenarnya Allah dah bagi hint yang bahawa fitnah ini telah berlaku di fasa yang keempat dan kita ni dah sampai ke penghujung dah. Bukan itu saja, tuan-tuan. Kita boleh tengok juga berlaku banyak pembunuhan. Banyak berlaku pembunuhan dekat Palestin, dekat Gaza, di Syria, saudara Islam kita dibunuh, dekat China, di sempadan ada satu tempat di China pun sama, umat Islam, saudara Islam kita di sana dilayan dengan kejam, dibunuh tanpa ada belas kasihan. Ini dah disandarkan, Nabi dah sebut dah dalam hadis Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berlakunya kiamat sehingga ditarik ilmu pengetahuan dan banyak gempa bumi, terlalu singkat waktu, banyak fitnah dan kekacauan
iaitu pembunuhan demi pembunuhan. Qatl. Kalau hadis Nabi kata. Sehingga semakin banyak harta kemewahan yang melimpah ruah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bukan itu sahaja tuan-tuan. Ujian yang kita lalui, fitnah yang kita lalui pada saat dan ketika ini. Ada hadis yang mengatakan bahawa pada berlaku di fitnah pada fasa yang keempat ini, iaitu ibu yang melahirkan tuannya. Apa yang dia maksudkan ibu yang melahirkan tuannya? Riwayat ada daripada sahih, riwayat Abu Bakar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu hadis yang menyaksikan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk mengajar mereka tentang Islam, iman dan ihsan, dan antara lain terkandung juga soal jawab di bawah apabila Jibril bertanya, "Khabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya." Maka Jibril bertanya lagi, "Khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Antara tandanya ialah apabila seorang hamba wanita itu melahirkan tuannya." Hamba wanita itu melahirkan tuannya. Maksudnya macam mana tuan-tuan? Maksudnya ibu kita melahirkan kita ataupun melahirkan seorang anak. Apabila anak itu telah dewasa, sudah besar, dia menghambakan ibunya. Dan anak itu menjadi tuan. Berlaku tak tuan-tuan sekarang? Berlaku. Ada di kalangan mereka yang menjadikan ibunya sebagai orang gaji. Suruh buat itu, kemas sana, kemas sini. Suruh jaga anak, pergi hantar. Ini yang dia masukkan. Inilah yang dimasukkan sebagai hadis ini yang dikatakan sebagai ibu yang melahirkan tuannya. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itu fasa yang keempat. Fasa yang keempat tuan-tuan, yang mana fasa yang kita berada sekarang. Dan juga fasa berlaku banyak fitnah. Dan kita sedang berada di puncak fitnah-fitnah ini. Tuan-tuan, fasa yang seterusnya yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebentar tadi yang saya bacakan, fasa yang kelima ini yang dikatakan sebagai fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Khilafah ala manhaj an-nubuwah. Mesti tuan-tuan rasa macam pernah dengar. Ya tuan-tuan. Pada fasa yang kelima ini, dia akan kembali seperti fasa yang kedua. Seperti mana fasa yang kedua tadi yang kita katakan sebagai fasa Khilafah Ar-Rasyidin. Fasa yang kelima ini merupakan fasa yang terakhir tuan-tuan, yang mana dunia akan kembali diperintah mengikut cara Nabi dan para sahabat berasaskan ataupun berlandaskan syariat Islam. Fasa ini juga merupakan satu fasa yang indah. Seperti fasa yang kedua pada zaman Nabi dan juga para sahabat. Para alim ulama membahaskan bahawa fasa ini berlaku, fasa ini yang dikatakan sebagai fasa yang aman dan makmur, mengikut cara Islam. Yang mana kalaulah perempuan dia nak pergi ke kedai ke, sebagai contoh, pada waktu malam sekalipun, berseorangan sekalipun, insya-Allah perempuan itu tidak akan diganggu oleh sesiapa, selamat. Ini yang dikatakan sebagai aman dan makmur. Dan juga pada fasa ini ulama kata fasa ini akan dipimpin mengikut cara Islam oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi habis bercerita tentang fasa yang kelima ini, baginda terus diam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diam, dan diam itu menandakan bahawa sejarah manusia telah pun tamat. Ada kata tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ada 5 fasa. Dalam akhir zaman itu, dalam akhir zaman itu kita dah melalui 5 fasa.
Kita melalui 5 fasa. Tapi kita di antara 5 fasa itu kita duduk di fasa yang mana? Kita duduk fasa yang keempat. Selesai. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kita membincangkan fasa-fasa di akhir zaman. Jadi seterusnya yang ketiga pula kita akan membincangkan tentang tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan mengenai peristiwa akhir zaman yang mana akan berlaku penyebaran wabak. Ya, sebenarnya penyebaran wabak itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu kepada kita dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Tabuk dan baginda sedang berada dalam sebuah kemah yang terbuat dari kulit. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hitunglah 6 perkara, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Nabi suruh hitung 6 perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Apa itu 6 perkara? Kita tengok. Yang pertama, Nabi kata, apabila tanda-tanda akhir zaman itu akan berlaku apabila yang pertama berlaku kematianku. Bila wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda yang pertama. Tuan-tuan, dah berlaku ke belum? Dah berlaku dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Dah berlaku dah. Dah ada dah tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua yang dikatakan 6 perkara itu adalah pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis. Itu ada dalam hadis dari riwayat Abu Dawud dari Muaz ibnu Jabbar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemakmuran Baitul Maqdis merupakan tanda kehancuran Yathrib. Pemakmuran Baitul Maqdis itu merupakan tanda kehancuran Yathrib, iaitu Madinah. Kehancuran Yathrib pula merupakan tanda permulaan Al-Malhamah Kubra, yakni perang besar. Berlaku perang besar. Kemudian permulaan Al-Malhamah merupakan tanda pembebasan Konstantinopel. Pembebasan Konstantinopel. Kemudian pembebasan Konstantinopel merupakan tanda kemunculan Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, melalui hadis dari yang daripada yang saya bacakan tadi daripada Muaz bin Ibnu Jabbar radhiyallahu anhu, dalam hadis ni Nabi kata, bila bebasnya Baitul Maqdis tu akan berlakulah kehancuran Yathrib. Apabila berlakunya kehancuran Yathrib ataupun Madinah itu, maka berlakulah perang besar Al-Malhamah Kubra. Berlakunya perang besar Al-Malhamah Kubra, berlakulah tanda pembebasan Konstantinopel. Seperti mana yang kita sedia maklum, kota Konstantinopel telah ditakluk. Ini bukannya yang ditakluk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Maknanya berlaku pembebasan kota Konstantinopel kali yang kedua. Ada ulama yang mengatakan apabila berlakunya pembebasan kota Konstantinopel, berlakulah kiamat. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk tangan pada peha Muaz bin Jabal apabila Muaz bin Jabal berhadapan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sungguhnya semua ini benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itu tanda yang kedua. Yang pertama yang kita katakan tadi, tanda akhir zaman yang dikatakan sebagai kematian Nabi Muhammad ataupun kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pembebasan Baitul Maqdis
pembebasan Baitul Maqdis. Yang ketiga, enam perkara yang Nabi Muhammad SAW katakan tadi. Yang ketiga adalah kematian yang menyerang kamu, sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati dengan tiba-tiba. Tuan-tuan, berlaku tak sekarang ni tuan-tuan? COVID-19 yang melanda sekarang, kematian berlaku secara tiba-tiba di seluruh dunia. Kita pun tak tahu. Kita pun orang kata apa? Berjaga-jaga sama ada kita ni berjangkit ataupun positif COVID ataupun tidak. Kita tengok orang tu tiba-tiba meninggal. Kematian yang apa ni? Secara tiba-tiba yang mengejut. Sama tak tuan? Apa yang Nabi kata berlaku tak sekarang? Berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat pula, melimpahnya harta benda. Nabi kata, melimpahnya harta benda sehingga ada lelaki diberi 100 dinar. Sehingga lelaki diberi 100 dinar sekalipun, namun masih ada yang marah. Maksudnya tak puas hati. Sebab apa? Sebab masih kurang. Masih kurang. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, tidak akan tiba hari kiamat sehingga harta menjadi banyak pada kamu. Harta itu terus melimpah ruah sehingga membingungkan pemiliknya, siapakah yang mahu menerima sedekah darinya. Lalu seseorang dipanggil, kemudian berkata, aku tidak memerlukan. Tuan-tuan, sudah penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang keempat ini, apabila harta benda dah terlampau banyak, harta benda dah terlampau banyak dah, sampaikan tak ada siapa yang nak menerimanya. Kita tengok pula adalah hadis yang lain, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang berjalan mengelilingi dengan membawa harta. Mengelilingi dengan membawa harta sedekah berupa emas. Kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang mahu menerima darinya. Bayangkan tuan-tuan, bila tanda-tanda akhir zaman ni, bila mana harta dah terlampau banyak, tak siapa yang nak terima. Riwayat Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ulama pernah mengatakan bahawa harta ini pernah menjadi melimpah ruah, telah menjadi melimpah ruah pada zaman Khilafah Umar Abdul Aziz. Bahkan sehinggalah ada seseorang pada zaman beliau menawarkan harta sedekah, tapi tak ada seorang pun yang nakkan harta tersebut. Namun pendapat yang paling hampir adalah akan berlaku pada zaman Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam, yang mana harta ini kerana banyaknya harta yang melimpah dan juga bumi mengeluarkan keberkatan serta kalian, daripada Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wadil. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah tengok empat perkara yang berlaku, tanda-tanda akhir zaman. Yang kelima pula apa dia tuan-tuan? Yang kelima, timbullah fitnah sehingga tidak ada satu pun orang Arab, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah orang Arab melainkan dia akan memasukinya. Apa maksudnya ni tuan-tuan? Apa kita tengok hadis dari Abdullah bin Amr, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlakunya fitnah kacau bilau, yang akan membinasakan orang Arab. Orang yang terbunuh dalam kekacauan itu di dalam neraka, mulut lebih tajam daripada pedang. Tuan-tuan, tanda yang kelima, apa dia? Berlakunya fitnah dalam kalangan orang Arab, berlakunya kekacauan. Bila berlakunya fitnah, kacau bilau di sana di sini,
di mana-mana sahaja berlakunya fitnah, dan juga disebabkan fitnah tersebut berlakunya kacau bilau dan berlakunya pembunuhan sehingga boleh membinasakan orang Arab, kan? Sehingga kan dalam hadis daripada Abdullah bin Amr mengatakan orang yang terbunuh dalam kekecauan itu juga dimasukkan dalam neraka. Allahu akbar. Dan disebabkan apa tuan-tuan? Dan daripada hadis ini yang mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang. Ini tuan-tuan. Dan mulut ini adalah satu perkara yang kalau kita tidak jaga dengan baik, dia akan menyebabkan fitnah, dia akan menyebabkan kacau bilau. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itu perkara yang kelima. Yang akhir sekali perkara yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perjanjian akhir sekali berlaku perjanjian antara umat Islam dan juga Bani Al-Asfar, iaitu bangsa kulit kuning. Lalu mereka akan mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka akan khianat perjanjian tersebut dan mereka akan datang menghadapi kalian. Dia akan datang bertemu dengan umat Islam di bawah 80 panji-panji perang. Di bawah 80 panji-panji perang, yang di bawah setiap panji tersebut ada 12,000 orang tentera. Ada 12,000 orang tentera, tuan-tuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa Bani Asfar ni? Siapa Bani Asfar ni? Orang kata bangsa kulit kuning ni. Kita tengok daripada Ibn Katsir. Ibn Katsir kata Al-Asfar ini itu Rum, berasal daripada keturunan Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka dikenali sebagai Bani Al-Asfar. Mereka beragama seperti Yunan. Yunan pula berasal daripada kelompok Yafis bin Nuh. Mereka menyembah bintang yang 7. Rom ini beragama Yunan selama 300 tahun sehinggalah kebangkitan Nabi Isa alaihissalam. Dan juga Rom ini pula ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ahsan yang mengatakan Rom ini pada zaman sekarang ini yang dikatakan sebagai Amerika ataupun Eropah. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa berlakunya kiamat dan Rom merupakan bangsa yang terbanyak. Berlakunya kiamat dan Rom ini adalah bangsa yang terbanyak pada ketika itu. Maksudnya sehingga berlakunya kiamat, bangsa Eropah ini akan kekal dengan jumlah dan keturunan mereka, dan Rom ataupun bangsa Roman ni adalah bangsa Eropah pada ketika itu. Wallahu a'lam. Pandangan daripada Syekh Muhammad Hasan, seorang ulama. Jadi tuan-tuan, selesai. Kita dah tengok dah ke-6 perkara. Kita recap balik. Yang pertama, apa yang Nabi Muhammad SAW kata dalam hadis dia. Tanda yang pertama, tanda-tanda akhir zaman itu apabila berlakunya kematian ataupun berlakunya kewafatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pembebasan Baitul Maqdis. Yang ketiga, kematian yang secara tiba-tiba menyerang kita. Dan juga yang keempat, melimpahnya harta benda sampai tak ada orang pun yang nak. Yang keempat. Yang kelima, timbulnya fitnah berleluasa. Ada ulama kata fitnah ni berlaku kalau dikutkan dalam hadis daripada Abdullah bin Amr ni mengatakan orang Arab, dan ada ulama mengatakan orang Arab ni adalah orang Islam. Berlakunya fitnah berluasa sehingga wujudnya kacau bilau dan menyebabkan pembunuhan dan sebagainya. Itu yang keempat, yang kelima. Dan juga yang akhir sekali, yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, berlakunya perjanjian di antara umat Islam dengan bangsa kulit kuning ini, Bani Al-Asfar, tapi mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah tengok dah tanda-tanda akhir zaman. Kita dah telusuri, kita dah tengok dah fasa-fasa
di akhir zaman. Dan saat ketika ini kita tengok punca tersebarnya penyakit. Sebab apa penyakit ini tersebar? Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sebuah hadis mengenai azab yang Allah akan turunkan kepada umat Islam. Pada umat manusia. Jika kita melakukan kerosakan. Apa yang akan berlaku, apa yang azab yang Allah akan turunkan kepada kita, pada manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 perkara yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, 5 perkara jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak menjumpainya. Apa itu tuan-tuan 5 perkara? Allahu akbar. Rasa meremang tuan-tuan bila tengok satu persatu apa 5 perkara ni. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang 5 perkara tu yang Nabi Muhammad SAW maksudkan. Yang pertama, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun ataupun wabak dan penyakit-penyakit yang tidak pernah dijangkiti generasi sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok perkara yang pertama ni, tidak berlaku zina secara terang-terangan. Kita tengok di sekeliling kita. Zina bukan kata tidak berlaku, dah tak boleh nak kontrol tuan-tuan. Saya tak rujuk tak tengok statistik yang terkini. Tapi saya pasti saya yakin dan percaya kalau saya tengok statistik anak luar nikah ni, saya rasa kadar peratusan dia tak akan menurun, dia akan semakin tinggi. Dan juga kita tengok zina berlaku di mana-mana saja dan berani dibuat secara terang-terangan. Allahu akbar. Kita takut apa yang berlaku pada saat ketika ini, COVID-19 yang berlaku pada saat ketika ini, antara punca dan penyebabnya adalah perkara ini. Allahu akbar. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, apa yang dimaksudkan oleh Nabi 5 perkara tersebut, yang kedua adalah tidaklah mereka menipu dalam timbangan, kecuali akan ditimpa dengan kemarau berpanjangan serta kezaliman penguasa atas mereka. Tuan-tuan, tanda puncanya penyakit ini berlaku berluasa disebabkan ada segelintir daripada kita berlaku penipuan, khususnya dalam urusan perniagaan, dan juga bukan sekadar perniagaan sekalipun, tetapi dalam urusan pentadbiran sekalipun. Mereka yang berkuasa, mereka boleh buat apa saja tanpa merasakan rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menyebut dalam Al-Quran, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Allah kata, inna khaira man istajarta, sesungguhnya pekerja yang baik itu dalam kalangan inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Pekerja yang baik itu adalah pekerja yang mempunyai amanah dan juga mempunyai kekuatan. Kalau kita semua sudah penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita mempunyai 2 elemen ini. Kita mempunyai amanah, kita mempunyai kekuatan, insya-Allah kita akan menjadi orang yang baik seperti mana yang Allah maksudkan. Allah katakan dalam Al-Quran. Dan kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menipu dalam timbangan. Kita tidak akan melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan urusan pentadbiran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itu perkara yang kedua.
Yang ketiga pula tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, tidaklah mereka menahan zakat ataupun tidak membayar zakat kecuali hujan dari langit akan ditahan dari turun ke atas mereka. Dan sekiranya bukan kerana haiwan-haiwan yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya manusia tidak akan mendapat manfaat, tidak mendapat hujan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan zakat ini, berkaitan dengan zakat ini, ada segelintir daripada kita yang mengambil ringan. Yang mengambil ringan berkaitan dengan zakat. Dia kata tak payah bayar zakat lah, bukan penting pun. Kita tak tahu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam satu ketika suasana yang kita rasakan, dah lama tak hujan ni, kan? Panas teriknya, berkemungkinan disebabkan ada segelintir kita yang enggan membayar zakat, yang ambil ringan, ambil remeh berkaitan dengan urusan zakat ini. Kita secara keseluruhannya mendapat musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat tuan-tuan, segala nikmat yang kita kecapi, segala nikmat yang kita dapat pada hari ini, sebenarnya daripada manfaat daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan yang berzikir, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat manfaat daripada mereka. Bayangkan kita seorang-seorang dekat dunia ni. Allahu akbar. Saya rasa memang berlaku kemarau berpanjangan. Auzubillah min zalik. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis tersebut, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya. Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka di kalangan orang kafir berkuasa atas mereka. Lalu musuh tersebut mengambil sebahagian apa yang mereka miliki. Apabila kita ataupun golongan-golongan yang melanggar yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya apa yang Allah suruh kita tak buat. Apa yang Allah kata Allah larang, apa yang Allah suruh kita tak buat. Apa yang Allah larang kita buat. Jadi Allah jadikan orang yang kufur ini menguasai orang-orang Islam. Berlaku tak tuan-tuan? Pada zaman sekarang berlaku tuan-tuan. Yang kelima, seterusnya, dan selama pemimpin-pemimpin mereka, iaitu kaum muslimin, tidak berhukum dengan kitabullah, tidak berhukum ataupun tidak berpegang dengan kitabullah, iaitu Al-Quran, dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok pada zaman sekarang, di akhir zaman ni, zaman yang kita berada sekarang ni, bila mana antara pemimpin apabila dia memerintah sesuatu organisasi ataupun dia memerintah satu organisasi lah kita katakan, di antara pemimpin-pemimpin ini apabila mereka melaksanakan tanggungjawab mereka tanpa berlandaskan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tanpa berlandaskan dengan kitabullah dan sunnatullah, mereka meletakkan syariat Allah itu di belakang. Mereka meletakkan syariat Allah itu nombor yang kelima, yang ketujuh, yang ke-20. Allah kata dalam hadis daripada riwayat Ibnu Majah, Allah kata Allah akan menjadikan mereka dalam kalangan mereka itu, mereka akan bermusuhan di antara mereka. Berlaku tak tuan-tuan? Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin kita sekarang ni, kan? Berlaku lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, 5 perkara yang Nabi kata tadi. 5 perkara yang Nabi katakan tadi. Nabi kata tadi, saya ulangkan balik. Rasulullah SAW
bersabda yang bermaksud, wahai sekalian kaum muhajirin, kalaulah berlaku 5 perkara ni, kalau kamu terjatuh dalam 5 perkara ini, aku berdoa kepada Allah supaya aku tidak menjumpai kalian. Nabi pun tak nak jumpa kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah tengok dah punca-punca berlakunya penyakit. Kita dah tengok dah punca-punca berlakunya penyakit. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, selari dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini yang berkaitan dengan menempuh COVID-19, iaitu satu hikmah daripada ilahi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebenarnya apa yang berlaku ini ada hikmah. Setiap musibah yang berlaku itu ada hikmahnya. Kita tengok apa yang hikmah di sebalik ujian yang Allah bagikan kepada kita. Yang pertama, sebenarnya Allah nak tingkatkan darjat dan keimanan kita. Allah bagi can. Allah bagi can lagi dekat kita. Sebelum berlaku kiamat ni, sebelum berlakunya akhir zaman ni, Allah bagi can dekat kita untuk kita ubah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Perkara yang kita buat sebelum ini, walaupun baik, Allah suruh kita tingkatkan lagi keimanan kita, darjat kita, tahap pelaksanaan amalan kita ke arah yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, yang kedua, hikmah yang boleh kita katakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan nikmat yang lebih besar lagi kepada kita. Allah tarik sikit nikmat yang sedikit ni kita dapat pada saat yang ketika ini. Kalau kita tengok, tuan-tuan, kita tak boleh nak pergi kerja, kan? Kita tak boleh nak pergi ke kedai, ataupun kita tak boleh nak pergi ke mana-mana, ke sana ke sini ke, kan? Kita tak boleh nak buat satu perkara, orang kata rutin harian sebelum ini. Sebenarnya Allah nak bagi satu nikmat yang lebih besar kepada kita. Mungkin dengan berlakunya musibah ini, Allah nak kita berwaspada. Allah nak kita kembali kepadanya, supaya kita tidak lalai, tidak alpa. Itu perkara yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang ketiga, hikmah musibah yang berlaku itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengalihkan satu musibah itu. Allah nak berikan satu musibah bagi mengalihkan musibah yang lebih besar. Allah jadikan wabak makhluk Allah ni yang tak dinampak secara zahir, yang tak nampak fizikal dia, tapi dia punya impak dia punya kesan dia boleh mendatangkan ataupun boleh menyebabkan ribuan nyawa terkorban. Allah nak kembalikan kita supaya kita tidak ditimpa musibah yang lagi besar. Kita tengok dengan berlakunya musibah ini, kan, kita tak boleh nak pergi masjid, kan, betul, kita tak boleh nak bersalaman. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak, kalaulah musibah ini tidak berlaku, adakah kita pergi ke masjid? Kan? Adakah kita sentiasa pergi ke masjid, selalu pergi ke masjid? Jadi Allah bagi satu musibah supaya musibah yang lebih besar itu dapat dialihkan. Penghapus dosa. Dalam hidup ini tak ada siapa pun yang tak melakukan dosa. Sama ada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Jadi Allah turunkan sedikit ujian, Allah turunkan sedikit musibah kepada kita, Allah turunkan sedikit dugaan kepada kita, untuk apa, tuan-tuan? Untuk Allah nak menguji kita.
sama ada sejauh mana kita sanggup menerima ujian tersebut. Sejauh mana kita menghadapi satu musibah tersebut dengan sabar. Sejauh mana kita menghadapi satu musibah itu dengan sabar. Dan juga apabila kita menghadapi satu musibah itu, sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kalangan kita yang diuji lebih teruk daripada kita. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni dah tak boleh nak bernyawa dah, tak boleh nak hidup dah. Sedangkan hari demi hari, apabila mereka yang ditimpa musibah itu, hari demi hari mereka boleh tidur dengan lena, mereka boleh makan dengan kenyang. Katanya dah tak boleh nak hidup dah, tapi masih lagi boleh bernyawa. Jadi sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dan dirahmati Allah, itu perkara yang keempat. Yang kelima pula, antara hikmah di sebalik musibah ini yang berlaku ini adalah untuk memberi kesedaran kepada kita. Allah nak bagi kita sedar, seperti mana yang saya katakan tadi, kalau tak berlaku COVID-19 ni, manusia akan lalai, manusia akan leka, Bila berlakunya COVID-19 ni, mulalah kita gelisah, tak boleh nak pergi masjid lah, ni nak dekat puasa ni, tak boleh nak pergi tarawih lah, tak boleh nak bertadarus sekali dalam kelompok, Jadi antara hikmah yang Allah bagikan kepada kita, musibah tersebut adalah untuk menyedarkan kita, kembali bahawa kalaulah musibah ni Allah tak bagi kepada kita, adakah kita melaksanakan seperti mana yang kita tuntut semasa dalam musibah. Maksudnya di sini, kalaulah tak berlaku musibah sekalipun, adakah kita pergi ke masjid? Adakah kita membaca Al-Quran secara berkumpulan, tadarus Al-Quran secara berkumpulan? Jangan kita tunggu dalam bulan Ramadan sahaja. Betul tuan-tuan? Kita kena muhasabah balik, Allah nak sedarkan diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang keenam, antara hikmah yang boleh kita perolehi setiap apa yang berlaku terhadap musibah ini adalah Allah ingin memberi iktibar kepada orang lain. Dekat satu dunia ni, maknanya dia memberi iktibar di antara satu sama lain lah. Allah memberi peringatan kepada keseluruhan umat Islam, sehingga Masjidil Haram tak boleh dikunjungi, tidak ada orang yang melakukan tawaf, umrah disekat. Allah akan bagi iktibar kepada orang lain yang main-main dengan kekuasaan aku. Allah kata, setiap dugaan yang berlaku sebenarnya mengandungi banyak rahsia. Maksud dan ingatan yang tersirat bukan sahaja buat mereka yang ditimpa musibah, tetapi juga buat seluruh umat manusia. Disebabkan nila setitik, rosak susu sebelangnya. Seterusnya tuan-tuan, yang terakhir sekali adalah tanda Allah Subhanahu wa taala masih sayang dekat kita. Sebenarnya apa yang berlaku, musibah yang berlaku kepada kita itu, tanda Allah sayang kepada kita. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang diinginkan Allah kebaikan, maka Allah akan menguji dia. Allah sayangkan kita. Allah sayangkan kita. Apabila Allah beri musibah, sebenarnya Allah inginkan kebaikan kepada kita. Riwayat Al-Bukhari. Jadi kita bersyukur pada Allah, kerana dengan berlakunya musibah ini, kalau kita tengok pada saat dan ketika ini,
ramai yang menolong ataupun ramai yang membantu barisan hadapan kita, frontliner kita, dengan memberi sumbangan-sumbangannya, berupa wang, berupa barangan dan sebagainya. Sebenarnya itulah kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, maka itulah antara hikmah yang boleh kita katakan bahawa apabila berlakunya musibah itu, inilah antara hikmah yang boleh kita dapat untuk menjedarkan kita dan sebagainya. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah. Saya rasa saya dah bersiaran sejam lebih dah ni, tuan-tuan. Jadi itulah, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar COVID-19 ini, musibah yang kita sedang hadapi ini dapat diatasi, ya tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu perkongsian saya pada pagi yang barakah ini. Sebelum itu, saya sekali lagi ingin mengingatkan kepada staf-staf UPNM yang mana mereka yang sedang menonton secara langsung ataupun live di Facebook Jabatan Pendaftar, sila meninggalkan nama penuh tuan-tuan beserta dengan nombor staf untuk tujuan rekod. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sudi meluangkan masa pada pagi ini. Bukan apa, untuk sebagai kita bermuhasabah apa yang berlaku di sekeliling kita. Mudah-mudahan setiap usaha kita akan diberkati, akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bekalkan di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar itu dahulu perkongsian saya pada pagi ini, dan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian atas kesudian meluangkan masa bersama-sama saya pada pagi ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendaftar UPNM selaku penganjur kita pada pagi ini. Jadi sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jalanilah Ramadan pada kali ini dengan penuh kegembiraan. Walaupun dalam fasa ataupun dalam keadaan kita sebegini, kita tak boleh bertarawih di masjid, kita tak boleh bertadarus bersama dengan rakan-rakan kita. Namun itu bukan halangan untuk kita mengajarkan ibadah. Kita boleh bertarawih di rumah bersama ahli keluarga. Kita boleh bertadarus bersama dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Ini pun antara hikmah-hikmah yang Allah bagikan kepada kita. Soalan sebelum ini kita terlalu sibuk dengan bekerja. Kita tidak ada masa pun untuk meluangkan masa bersama ahli keluarga. Jadi Allah bagi ruang yang cukup panjang. Para suami yang tak pernah jadi imam, masa inilah tuan-tuan menunjukkan kehebatan tuan-tuan menjadi imam di hadapan ahli keluarga tuan-tuan. Jadi sekadar itu dahulu perkongsian ilmu pada pagi ini. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya berlaku kekurangan sepanjang slide ini bersiaran langsung. InsyaAllah sekiranya dipanjangkan umur, kita akan panjangkan lagi program-program surat sebegini di masa-masa yang akan datang. Jadi sekadar itu dahulu daripada saya. Selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah bulan Ramadan minggu depan. Kita dah tak lama dah Ramadan. Dan juga sama-sama kita bekerjasama memutuskan rantaian COVID-19. Stay at home. #kita jaga kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حسبي